So last week, I ada tanya dekat my Instagram, I ada nak buat vlog. And then I tanyalah korang, korang rasa nak cover topik apa? So from the Instagram post, ada banyak suggestion related to business. So I think for my first ever video on YouTube, I rasa I nak cakap pasal business, but specifically about soft skill. In terms of soft skill, memang kebanyakan majikan atau company memang diorang cari orang yang soft skill dia okay. Hari ni I nak cakap pasal 7 soft skill penting untuk business dan juga hidup. So kenapa I cakap hidup? Because I tahu tak semua orang yang tengok video ni tak semua nak buat business. Maybe some of them diorang just nak excel, nak okay dalam kerjaya, maybe dalam relationship, maybe dalam perkara-perkara yang lain. So I rasa that's why I kata hidup, sebab I rasa soft skill yang I cakap dalam episod ni boleh diguna pakai dalam pelbagai aspek, bukan sekadar business. Tapi dalam business pun memang best lah untuk pakai. Nombor 7 adalah kebolehan untuk menegur seseorang yang awak hormat. So I rasa nombor 7 ni especially penting dalam Malaysia, sebab I rasa dekat Malaysia ni kita ada satu budaya macam sopan santun, budi pekerti. So kita generally memang susah untuk tegur orang lain, apatah lagi orang yang kita hormat. So selain daripada sifat budi pekerti ataupun sopan santun, kita juga ada sikap yang bila kita hormat seseorang, kita rasa dia tu memang power lah. So kiranya dia bagus dalam semua perkara, so apa-apa yang orang tu cakap kita akan setuju. Apa jadi bila kita ada dalam satu situation, maybe dalam satu group, dalam satu kumpulan, dan semua orang tak ada sikap boleh menegur ketua diorang. So kita boleh tengok apa yang jadi pada JFK. So JFK adalah salah seorang Presiden Amerika Syarikat, aka Presiden yang agak hot stuff, aka skandal Marilyn Monroe. So apa jadi pada JFK adalah pada tahun 1961, Amerika Syarikat telah membuat keputusan untuk menakluk ataupun invade area selatan of Cuba yang dipanggil Bay of Pigs. So pada tahun 1961, JFK terlibat dalam satu mission untuk menggulingkan Fidel Castro. So operation ni basically menggunakan hanya 1,400 askar yang melawan kuasa Cuba lah. 1,400 orang ni, mereka bukannya askar yang professionally trained untuk melawan tentera yang lain. Bukan setakat problem yang hanya ada 1,400 askar, also because Cuba actually dah tahu yang mereka menjalankan operasi ni. So memang situation invasion ni memang teruk gila. So apa yang mereka cuba jalankan untuk menggulingkan Fidel Castro memang tak jadi. Memang operation ni teruk gila. Senang cerita, operation Bay of Pigs ni memang babi lah. So macam mana situation ni boleh jadi? Especially bila Amerika ada banyak orang yang pandai dalam CIA, dalam administration diorang, yang boleh tahu operation ni boleh jadi teruk, tapi still diorang buat juga. Fenomena inilah yang dinamakan oleh seorang ahli psikologis, Irving Janis, sebagai fenomena groupthink. So groupthink ni bila ramai orang, selalunya pemikiran yang sama, diorang plan satu benda yang teruk, tapi maybe sebab ketua diorang nak buat benda tu, so tak ada siapa yang berani nak lawan. Ini memang berkait dengan apa yang saya cakap tadi. So bila you bekerja ataupun you buat bisnes, you kena ada skill untuk tidak bersetuju dengan seseorang yang you sendiri hormat. Bukan setakat itu saja. So bagi saya, kalaulah you boleh ataupun you ada ability untuk tidak setuju dengan seseorang you hormat, bagi saya orang yang you hormat tu mungkin akan hormat you juga, sebab bagi dia you ada ability untuk tak setuju dengan dia. Of course dengan syarat you ada sebab-sebab you lah. You lontarkan segala perbahasan atau hujah kenapa you tak setuju, jadi orang tu akan hormat you balik. Tetapi kalaulah you tertanya, what if kalau saya tak bersetuju dengan someone yang saya hormat, tapi dia marah saya, walaupun saya kasih sebab-sebab yang orang kata objektif dan rasional, tapi dia orang yang you hormat tu marah awak atau tak suka awak. Jawapan saya, you tak patut hormat orang tu. Nombor 6, you pandai baca body language orang lain. So I rasa body language ni is a very important topic dalam business dan juga dalam relationship. You memang kena pandai baca body language. So kenapa body language ni penting? Sebab every day bila kita bercakap dengan orang, bila kita berurusan dengan orang, kita selalu ada dialog dengan diorang kan. Kita cakap something dan diorang cakap something. Bila seseorang cakap sesuatu, hanya 7% maksud sebenar boleh didapati daripada perkataan yang digunakan oleh orang tersebut. Okay, sebagai contoh, let's say lah you cakap dengan kawan you cakap, I nak buat bisnes jual hotdog, contoh. Lepas tu you present you punya plan, and then orang tu kawan you cakap, oh saya rasa plan awak okey. So saya rasa plan awak okey, itu perkataan tu hanya 7% menggambarkan apa yang dia maksudkan. So kenapa saya cakap macam tu? Mungkin dia cakap
saya rasa plan awak okey. Tapi sebenarnya dia tak rasa pun plan awak tu okey. So Albert Mehrabian, seorang psikologis dekat UCLA, dia ada buat satu research, dan inilah yang saya cakap tadi. Dia kata bila seseorang cakap sesuatu, perkataan yang digunakan itu hanya 7% daripada apa yang dia sebenarnya nak cakap. So selain daripada perkataan, yang 7% tu apa lagi? Tone ataupun intonasi adalah 38% daripada apa yang dia nak masukkan, dan facial expression ataupun ekspresi muka dan body language adalah 55% daripada apa yang dia masukkan. So basically bila seseorang cakap something, dia punya ekspresi muka dan dia punya body language lebih menggambarkan niat dia sebenar ataupun communication dia yang sebenar daripada perkataan yang dipakai. So kalau dia kata saya okey, tapi muka dia memang tak okey, so dia memang tak okey. So itu yang dimaksudkan expression muka dan juga body language. So body language ni bukan setakat penting untuk bisnes, juga untuk kehidupan seharian. So saya nak bagi contoh yang agak boleh direlate dengan kehidupan seharian kita. Let's say kita cakap pasal dating kan, kita cakap pasal lelaki nak dating perempuan, perempuan nak dating lelaki. So berdasarkan satu kajian, memang perempuan mereka lebih peka dalam membaca body language daripada lelaki. So lelaki ni memang secara natural memang tak okey sikit dari segi skill untuk membaca body language. So kita banyak kali dengar situasi yang lelaki mengorak perempuan. So perempuan tu tak nak dia pun, tapi dia masih mengorak perempuan tu sebab lelaki tu tidak pandai membaca body language perempuan tersebut. Sebab kadang-kadang sebagai seorang perempuan, mungkin mereka tak akan cakap, oh saya tak nak awak. Ada perempuan macam tu, tapi kebanyakan besar perempuan mungkin dia tak nak cakap saya tak berminat, I'm not interested. Diorang just cakap okay atau smile, tapi lelaki tidak pandai membaca body language tersebut. Let's say seorang lelaki tu cakap, oh saya nak ajak awak dinner malam ni. Lepas tu perempuan tu cakap, okay, contohlah dia senyum macam tu. So salah satu contoh body language, bila seorang perempuan dia senyum tanpa membuka mulutnya, maksudnya tak nampak gigi, dia senyum macam ni, maksudnya mereka tak interested. Walaupun mereka technically senyum, tapi itu senyum terpaksa. Tak payah cakap pasal perempuan lah. Let's say lah, saya bagi satu contoh memang yang memang berlaku, perjumpaan antara Zahid Hamidi dan Tun Mahathir. Kita tengok dalam gambar ni, kita tengok macam mana muka Tun Mahathir. Walaupun dia senyum, tapi you tengok senyum dia macam mana. So ini adalah antara contoh korang kena pandai baca body language. So kalau korang nak tahu lebih pasal body language ni, ada beberapa buku yang saya cadangkan. The first one is The Definitive Book of Body Language by Barbara Pease, dan the second one is What Everybody Is Saying by Joe Navarro. Yang kelima adalah self-awareness. So I think self-awareness ni maksudnya kita peka dengan keadaan diri kita. So kenapa I rasa self-awareness ni penting? Sebab kadang-kadang kita tengok banyak situasi yang kita tidak pandai menilai diri kita. Contoh, kalau kita bagi satu speech, kita tak boleh menilai whether speech tu okey atau tak. Kita tak boleh menilai enunciation dan pronunciation yang kita buat okey ke tak, sebab kita tak ada self-awareness. Tadi kita cakap pasal body language kan. So bukan setakat kita nak baca body language orang lain, tapi kita juga nak peka dengan body language kita. So body language kita, intonation yang kita pakai. So benda ni penting sebab kalau kita nak maju ke hadapan dalam hidup, kita kena aware dengan kelemahan diri kita juga. I rasa kita selalu aware dengan kelebihan kita. Macam kita pandai buat ni, kita pandai buat tu, tapi kadang-kadang kita jarang aware dengan kelemahan kita sebab kita tak nak face the reality yang kita ada kelemahan. So saya faham bila kita peka dengan kelemahan kita, kita rasa macam oh tak bestnya kita ada ni. Tapi bagi saya, macam mana kita nak improve kelemahan yang kita ada kalau kita tak sedar pun kita ada kelemahan tersebut. So nombor 4 adalah rapport. So rapport ni tricky sebab I tak tahu bahasa Melayu dia apa. I ada guna Google Translate dan bahasa Melayu dia hubungan. So I rasa hubungan tu agak generic dan vague. Basically rapport ni, kita ada ability untuk rasa dan nampak orang lain punya apa yang dia orang nampak dan rasa juga. So dia macam empathy tapi dia lebih sikit. So bila kita ada skill untuk membina rapport, so orang yang kita tengah socialize tu akan rasa kita ni ada dengan dia ada trust. So I rasa the important component of rapport ni adalah trust lah. So I rasa kenapa rapport ni penting, sebab kita selalu buat kesilapan yang bila kita bercakap dengan orang lain, kita
rasa apa yang mereka nampak dan rasa adalah sama dengan kita, tapi sebenarnya tak. Sebab bila kita bercakap dengan seseorang, kita selalu tak boleh tengok daripada orang tu punya point of view, tapi kita asyik tengok daripada kita punya point of view. Bila kita cuba untuk tengok daripada point of view orang lain, tak bermaksud kita nak buang kita punya point of view, tapi kita nak ada kedua-dua point of view supaya kita boleh mencadangkan sesuatu yang lebih boleh diterima oleh orang ramai. Tentang rapport ni, kalau korang nak tahu lebih, I suggest this one book. The name of the book is How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. So buku ni actually dah lama dah, tapi I rasa ni antara satu buku yang I memang suggest kalau you nak ada skill macam mana nak convince orang lain, dan salah satu elemen daripada convincekan orang lain adalah bina rapport. Nombor 3 adalah payah untuk trigger. So this one is I rasa memang penting sebab pada pemerhatian saya lah. So bila I bercakap dengan orang, tak kisahlah apa kerja, tak kisahlah let's say kita nak buat business dengan another company, I rasa kita ni orang Malaysia, kita kadang-kadang cepat trigger. Kita memang, orang kata memang senang gila kalau kita nak get under their skin, kita nak buat dia orang marah memang senang. Orang selalu rasa nak tunjuk kuasa ni, kita kena tunjuk yang kita boleh hentam. Kita pandai marah, kita pandai nak school orang, nak marah orang, kita tunjuk kita ni garang. Tapi bagi saya, kuasa tu lebih kepada you susah untuk trigger. You macam orang kutuk kita bang, kita macam ya ke, okay. So I rasa macam skill susah untuk trigger ni penting sebab dia menyebabkan kita boleh menilai sesuatu keadaan tu secara objektif. Contohlah, kita bekerja, lepas tu bos kita ni jenis mulut tak ada insurans kan, pantai mata hantam. Bila bos tu marah kita, kenapa kita penting untuk ada skill payah untuk trigger? Sebab kita nak menilai situation tu. Tidak dinafikan sesetengah bos memang asshole, tapi kadang-kadang di sebalik perangai teruk tu, maybe dia cakap something yang betul. Dia macam ekor babi lah, tapi ABC dia cakap tu betul. Kalau kita tak ada skill payah untuk trigger, kita tak akan nampak ABC sebab bagi kita, bos kita benci kita. So, kita susah nak menilai situation tu. Nombor 2 adalah realistik tapi optimistik. So, kenapa saya cakap realistik tapi optimistik? Sebab selalunya bila kita kata optimistik, selalunya orang akan rasa optimistik lawannya adalah realistik. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya optimistik lawannya adalah pesimistik. Dan realistik lawannya adalah unrealistik. So, kenapa saya cakap realistik tapi optimistik? Sebab kadang-kadang bila seseorang tu dia optimistik, kadang-kadang dia terlampau optimistik. Dalam kata lain, dia unrealistik dan optimistik. Let's say you interview kerja, and then you optimistik you dapat kerja tu. You rasa macam confirm you dapat kerja, you tak payah buat homework, you tak payah buat research. You rasa first time you interview kerja, you dapat gaji RM10,000. Itu maksudnya you optimistik, tapi you unrealistically optimistic. Tapi dalam situation lain, contohlah you realistik tapi you pesimistik. Contohlah you interview kerja, you tak pergi lagi interview kerja, you rasa tak akan dapat punya. So nak buat research, buat research pun tak akan okay punya. Basically you pessimistic, you nampak semua benda negatif. So benda ni pun tak okay. Maybe you're realistic tapi at the same time you pessimistic juga. Ini cuma pendapat peribadi I lah, tapi bagi I negativity ni memang contagious. So bila seseorang tu negatif, you boleh rasa orang tu negatif, dan yang lebih teruknya kadang-kadang disebabkan orang tu negatif, you pun negatif dan you menyebabkan orang lain negatif. So apa yang I suggest adalah you realistik tapi optimistik juga. So optimistik maksudnya you ada harapan yang positif. Tak bermaksud apa yang you nak semua you dapat. You interview kerja, you confirm dapat. Tak. That's why realistik tu boleh balancekan you punya optimistik. You optimistik you boleh dapat kerja, at the same time you realistik yang untuk dapat kerja tersebut you kena buat research, you kena buat ni, you kena buat tu, you kena prepare resume, you kena cari support letter contohnya. So bagi saya, combination of realistik dan optimistik adalah gabungan yang hebat. Nombor 1 adalah autodidactism. So autodidactism ni adalah ability untuk kita belajar sesuatu topik tanpa formal education. Sepanjang saya buat bisnes 5 tahun, saya selalu dapat soalan, apakah skill paling penting untuk seseorang usahawan untuk ada? Jawapan saya all the time is autodidactic. So autodidactic maksudnya orang tu dia boleh belajar sesuatu bidang ataupun topik ataupun skill
tanpa formal education. Kenapa autodidactic ni penting? Sebab memang expert cakap dunia sedang menuju ke arah generalist. Ataupun generalist ni maksudnya dia boleh buat banyak perkara. Maksudnya generalist ni dia ada skill-skill dalam beberapa bidang. Sebagai seorang majikan, kita memang akan suka kalau seseorang tu minta kerja dan dia autodidactic. Dia boleh belajar sendiri apa-apa skill yang bukan skill berat, maybe cara menggunakan satu software. Contohnya kita boleh je belajar basics of psychology tanpa pergi universiti dan ambil course psikologi. Bukannya saya nak cakap course psikologi tu tak penting, boleh je you ambil, tapi kadang-kadang kita tak boleh ambil 100 degree kan. So kita maybe nak ambil 1 degree dan bidang-bidang lain tu kita boleh ada basic knowledge. So orang yang autodidactic ni kita panggil autodidact, dan antara autodidact yang paling famous adalah Leonardo da Vinci. Cuba bayangkan, Da Vinci ni dia boleh buat macam-macam. Dia pakar matematik, dia pakar sains, tapi dia tak ada kelebihan apa yang kita ada. Kita ada Google. Kita ada YouTube. Kita nak belajar psikologi, kita boleh tonton crash course psikologi, kita boleh tonton crash course biology. Kita ada semua sumber ini, tapi sayangnya kita tak pakai sebab mungkin kerana kita pakai sumber-sumber ini untuk benda lain lah. Tapi kita lupa yang walaupun zaman dulu kita ada banyak autodidact dan polymath, tapi mereka tak ada pun sumber yang kita ada sekarang. So kita tengok ada beberapa contoh autodidact. So macam saya cakap tadi, Leonardo da Vinci adalah antara autodidact dan juga polymath. Polymath ni adalah terma untuk describe seseorang yang pandai dalam banyak bidang. So Leonardo da Vinci dia autodidact sebab dia pandai painting dan dia belajar sendiri. Dia pandai juga sculpting, architecture, music, science, matematik, engineering, anatomy, geology, dan dia juga seorang penulis. Kalau kita tengok macam contoh filem, kita ada banyak director famous yang either tak pernah pergi film school ataupun dia tak graduate film school. So dia belajar sendiri. So antaranya adalah Stanley Kubrick, Tarantino, Fincher, Nolan, James Cameron dan Steven Spielberg. Itu saja untuk video kali ini. Saya pohon kalau korang suka video ni, please share this video maybe to your Twitter, to your Facebook, share to your friend yang rasa maybe diorang perlu belajar sedikit soft skill, nak belajar soft skill mana satu. Dan please like this video dan subscribe this channel, dan saya akan produce video lain in the future. Dan last kali, let's say lah kalau korang ada any topic spesifik yang korang nak minta saya cover, korang boleh tulis komen di bawah. Thank you so much guys, bye bye.